mengapa projek jambatan kedua diteruskan di laluan yang dicadangkan yang menelan kos yang begitu besar. Kalau sudah tahu tentang peta Pulau Pinang, di bahagian utara itu jaraknya dekat, tapi jambatan itu dibuat di bawah, di selatan sedikit, yang kawasannya panjang. Jadi kita cadangkan oleh demikian, berdasarkan maklumat industri yang saya perolehi, ada cadangan yang dikemukakan kepada kerajaan untuk pertimbangan Menteri Kewangan dan Perdana Menteri supaya meneruskan projek di laluan alternatif. Dan kalau ini dapat diteruskan, ia akan menjimatkan belanja 4 bilion ringgit, termasuk ganti rugi kepada syarikat yang telah dianugerah projek itu, iaitu China Harbour Engineering Company Limited dan UEM. Saya tidak pertikai keputusan sama ada nak terus dengan China Harbour Engineering kerana kerajaan sudah beri komitmen. Dia boleh buat dan teruskan projek itu di peringkat di kawasan utara yang jaraknya 10 km lebih dekat dan melibatkan kos yang lebih rendah dan menjimatkan 4 bilion ringgit dana awam. Jadi saya sekali lagi pertikai kedegilan. Mengapa kerajaan begitu degil? Apa komitmen yang mereka lakukan, yang buat sehingga kan tak boleh ubah dasarnya? Dia boleh segerakan, dia boleh buat fast track. Kerana kalau dia teruskan dan fast track, umpamanya 4 bilion ini seperti kita tahu secara perkiraan biasa, kita boleh buat berapa hospital, berapa sekolah, 40 hospital, 400 sekolah, tapi nampak tidak dipedulikan. Saya bagi sedikit keterangan tambahan. Surat tawaran telah dikeluarkan, saya setuju, untuk fasa 1, iaitu kepada syarikat Cina CHEC Construction, nilai 2.2 bilion ringgit. Saya nak tekankan, kita tak pertikai kalau dirunding dengan syarikat, dibayar ganti rugi dan diminta syarikat teruskan projek untuk laluan alternatif. Jadi soal masalah perundangan kerana membatalkan tidak berbangkit. Dan ini lebih viable kerana projek yang dicadangkan ini menelan belanja lebih tinggi, dan yang lebih suka bagi rakyat Pulau Pinang dan rakyat Malaysia bayar kos dengan charge lebih tinggi kerana kos lebih tinggi. Sudah kena faham kalau apa-apa projek perswastaan, kalau projeknya tinggi, bebannya itu kepada pengguna. Yang kedua, jarak dia yang sekarang 24 kilometer dan kurang 10 kilometer lebih pendek. Tahu Pulau Pinang, kalau faham di sekolah aku tak ingat tahu Pulau Pinang, bahaya. Tol yang sedia ada dan jangka masa konsesi itu boleh diperkira sekarang ini tetapkan di antara 7 sampai 9 ringgit, dan 45 tahun mungkin dipertahankan dalam alternatif, tapi tidak meningkat. Ketiga, yang penting mengikut kajian yang dibuat oleh pakar-pakar yang dibentangkan untuk perhatian kerajaan Malaysia, ialah viability, dia tidak viable projek yang sekarang dicadangkan. Kerana kalau harga tol dikekalkan 7 ringgit, maka tambahan tampungan dana tambahan oleh kerajaan persekutuan akan meningkat di antara 6 sehingga 8 bilion lagi selain 4 bilion tadi dalam jangka 40 tahun. Tetapi kerana kos itu jauh berkurangan dan jarak lebih dekat untuk laluan alternatif di utara, beban kos kerajaan persekutuan tidak meningkat. Pampasan ambil alih tanah
ada penternak di kawasan sekarang kerana ada kawasan pesisiran pantai. Dalam projek yang dicadangkan sekarang itu 100 juta, tapi dalam projek utara itu tidak melibatkan tambahan kos. Jadi saya harap perkara ini dapat perhatian dan pun penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri Kewangan mengapa nak teruskan projek yang nyata akan menanggung kerugian yang besar.